Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk tugasan kami iaitu kemunculan Syiah dan implikasinya. Syiah sebenarnya ialah gelaran bagi satu kelompok umat Islam. Mereka ini menggelarkan diri sebagai penyokong Ali bin Abi Talib. Mereka menyokong dan berbaiat akan membantu Ali dalam apa jua keadaan sekalipun. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah, terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ahli ulama. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul ke permukaan sejarah pada masa akhir pemerintahan Uthman bin Affan. Selanjutnya, aliran ini tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib. Menurut pendapat yang terakhir pula iaitu pendapat yang paling masyhur ialah golongan Syiah ini muncul sewaktu perbalahan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Talib. Ali yang ketika itu memegang jawatan Khalifah Islam yang keempat digesa untuk meletakkan jawatan oleh Muawiyah kerana beberapa sebab. Antaranya ialah gagal menangkap dan menghukum pembunuh Uthman, gagal mengawal dan mengurangkan pemberontakan yang berlaku, serta lemah dalam mentadbir dan lain-lain lagi alasan. Akhirnya Ali melepaskan jawatan beliau sebagai khalifah dan Muawiyah menjadi khalifah seterusnya. Tindakan Ali meletakkan jawatan ini menyebabkan sebilangan pengikutnya marah dan keluar dari menyokong Ali. Mereka digelar Al-Khawarij iaitu golongan yang keluar. Sebahagian yang lain masih setia dengan Ali dan mereka ini digelar sebagai Syiatu Ali iaitu pengikut-pengikut Ali. Setelah berkurun waktu berubah, Syiah yang pada awalnya hanyalah pengikut Ali bin Abi Talib telah menyeleweng dan tersasar dari landasan asalnya. Syiah pada sekarang merupakan satu ajaran agama yang diubah-ubah oleh sesetengah pihak mengikut kehendak peribadi atau kumpulan tertentu. Mengikut asalnya, Syiah merupakan salah satu mazhab daripada Islam. Akan tetapi, majoriti ulama mengatakan mereka ini sudah terkeluar daripada Islam kerana banyak ajaran akidah, syariah dan amalan mereka telah terpesong dari ajaran Islam sebenar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Alasan menyembah Allah sahaja tidak mencukupi untuk melayakkan mereka di kelas Islam. Bukankah golongan Kristian dan Yahudi juga menyembah Allah? Maka setelah diteliti secara keseluruhan, boleh dikatakan Syiah merupakan salah satu ajaran yang terkeluar dari Islam. Seterusnya, perpecahan kelompok Syiah. Secara umumnya, Syiah terpecah kepada banyak aliran Syiah. Tetapi saya akan menekankan 4 golongan Syiah sahaja. Golongan pertama, Isna Asy'ariyah. Golongan yang kedua, Syiah Sabi'ah. Yang ketiga, Syiah Bulat. Yang keempat, Syiah Az-Zaidiyah. Golongan pertama, Syiah Isna Asy'ariyah, dikenali juga sebagai Syiah Al-Imamiyah dan Syiah Ar-Rafidah. Mereka mempercayai 12 imam dan mereka meyakini bahawa waris kepada kepimpinan Rasulullah SAW hanya pada keturunan Saidina Ali sahaja. Golongan yang kedua ialah Syiah Sabi'ah, iaitu Syiah 7. Kemunculan Syiah ini selepas kematian imam yang ke-6 iaitu Ja'far As-Sadiq dan digantikan oleh puteranya iaitu Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Dan nama lain bagi Syiah Sabi'ah ialah Syiah Al-Ismailiyah kerana nama itu dinisbahkan ke atas Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Golongan ketiga ialah golongan Syiah Bulat. Mereka merupakan pendukung Ali yang bersifat ekstrim dan berlebihan dalam pandangan mereka serta mempunyai pandangan yang sangat bercanggah. Contohnya, mereka menganggap beberapa orang yang khususnya dianggap sebagai Tuhan dan Nabi.
Antara golongan ghulat ialah kelompok As-Sabaiyah dan kelompok Al-Ghurabiyah. Seterusnya, golongan yang keempat iaitu Syiah Az-Zaidiyah. Aliran ini menjadikan Zaid sebagai imam kelima iaitu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Golongan Syiah Az-Zaidiyah ini dikatakan mempunyai fahaman yang dekat dengan fahaman Sunni. Kiranya golongan Az-Zaidiyah ini tidak melampau dalam pandangan mereka serta tidak bercanggah dalam pandangan mereka seperti mana dalam golongan yang ketiga iaitu Syiah Ghulat, Syiah yang melampau. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan di bawah tajuk implikasi fahaman Syiah terhadap umat Islam. Sesungguhnya akidah, syariat dan akal Islam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah berperanan menyatu padukan umat dan menjamin keamanan serta kestabilan negara. Manakala ajaran atau fahaman menyeleweng seperti fahaman Syiah ini yang berlainan daripadanya dianggap sebagai satu usaha untuk mengacau bilaukan kestabilan dan keharmonian negara. Fahaman ini bukan sahaja memberi kesan buruk terhadap individu tetapi juga kepada keluarga, masyarakat dan negara. Antara implikasi atau kesan fahaman Syiah ini terhadap diri adalah rosaknya akidah dan juga pengamalan syariat seseorang. Selain itu, pengaruh fahaman ini akan menyebabkan minda seseorang tertutup kerana dikuasai oleh pemimpin mereka dan akhirnya akan menimbulkan sikap fanatik sehingga mendorong kepada tindakan yang tidak rasional. Implikasi dominan terhadap individu yang paling jelas adalah apabila fahaman Syiah ini dapat menjerumuskan seseorang itu ke dalam perkara syirik, seterusnya kufur dan akhirnya membawa kepada murtad atau terkeluar seseorang itu daripada Islam. Perpecahan dalam keluarga dan masyarakat. Kesan fahaman Syiah ini terhadap keluarga dan masyarakat adalah apabila berlaku keretakan yang membawa kepada runtuhnya institusi kekeluargaan atau institusi kemasyarakatan. Hal ini demikian kerana apabila timbulnya perasaan curiga sesama sendiri dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan ahli keluarga disebabkan oleh perbezaan akidah dan juga kepercayaan. Akhir sekali, ancaman terhadap keselamatan negara. Implikasi fahaman Syiah terhadap negara adalah terancamnya perpaduan serta keharmonian masyarakat dan menyebabkan negara tidak stabil. Kestabilan politik dan ekonomi negara akan tergugat kerana terpaksa menghabiskan banyak masa dan perbelanjaan untuk mengekalkan kestabilan negara. Selain itu, negara akan mundur kerana individu yang terlibat dengan fahaman Syiah ini tidak proaktif dan sering membuang masa serta menumpukan perhatian terhadap fahaman yang dipegangnya. Sedangkan prestasi ekonomi negara banyak bergantung kepada sumbangan dan produktiviti penduduknya. Ajaran ini, fahaman Syiah ini selain menyebabkan perpecahan, ia juga turut boleh membawa kepada pertumpahan darah dalam kalangan masyarakat dan negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.